Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha, annaha a'taqat walidah wa lam tasta'zin an-nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma kana yawmuha الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أو كما قال. حديث صحيح متفق عليه. Maimunah bintil Harith, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari telah memerdekakan seorang hamba perempuan. Maimunah ni salah seorang daripada isteri Nabi. Satu hari dia telah memerdekakan seorang hamba perempuan, sedangkan dia tak minta izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba ni, khadam ni, hamba perempuan ni, Nabi bagi ke dia untuk nak membantu dia. Sepatutnya bila dia nak memerdekakan hamba tu, kena habaq dulu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak habaq. Dia merdekakan perempuan yang merupakan hamba yang Nabi bagi ke dia ni tanpa pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alayha fihi, bila tiba hari dia, giliran dia. Nabi ada banyak isteri. Hari ni giliran rumah isteri nombor 1, esok giliran rumah bini nombor 2, lusa giliran bini nombor 3, macam tu. Bila sampai giliran Maimunah, barulah dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Maimunah, isteri Nabi ni, dia kata, asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati. Bila sampai giliran rumah dia, Nabi mai rumah dia, baru dia beritahu dekat Nabi. Dia kata dekat Nabi, asy'arta ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kamu tahu tak, sesungguhnya aku dah merdekakan hamba perempuan yang ada di rumah kita ni. Baru habaq ke Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi terus kata, Nabi kata, awa fa'alti? Nabi kata, adakah hang dah merdekakan perempuan tu atau baru cadang nak merdekakan perempuan tu? Qalat na'am. Dia kata, ya, dah merdeka dah. Dah lepas dah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, ama innaki law a'taitiha aqwalak kana a'zama li ajrik. Nabi kata, kalaulah sekiranya kamu bagi hamba perempuan tu kepada pak saudara kamu, sudah tentu kamu dapat pahala yang lebih besar. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Maksud hadis ni ialah Nabi nak beritahu dekat dia, merdekakan hamba tu tak salah. Tapi daripada memerdekakan hamba, bagi hamba tu kepada adik-beradik lebih baik, pahala lebih besar. Nabi nak beritahu dalam hadis ni, tolong adik-beradik lebih besar pahala daripada tolong orang lain. Pak menakan kamu pun orang susah, pak menakan kamu pun perlu bantuan seorang hamba, tapi dia tak mampu nak dapatkan seorang hamba. Kalau kamu bercadang nak merdekakan hamba ni, lebih baik kamu bagi hamba ni kepada pak penakan kamu. Bagi ke pak penakan yang adik-beradik ni, pahala lebih besar. Itu maksudnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya ada banyak hadis daripada Nabi SAW yang menceritakan tentang Nabi SAW sangat mengambil berat tentang adik-beradik. Di antaranya hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Ka'b bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Murrah, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahimah sa'abulluha bibalaliha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila turun ayat 214 surah Asy-Syu'ara, Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun ayat tu, Tuhan kata, bagilah peringatan kepada adik-beradik yang dekat-dekat. Nabi dilantik jadi Nabi. Sebagai Nabi, Nabi nak kena ajak semua orang, semua manusia sembah Allah. Bila Nabi nak start dakwah, dia nak ajak orang supaya sembah Allah, ikut Allah Subhanahu Wa Taala, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi nak mula benda ni, Tuhan turun satu ayat. Tuhan kata dekat Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, adik-beradik yang dekat bagi keutamaan dulu. Sudah tentu Nabi nak bawa dakwah ni kepada semua orang. Tapi Tuhan kata dekat Nabi, walaupun kita nak dakwah dekat semua orang, tetapi al-aqrabin, adik-beradik yang qarib, yang dekat, hak tu dulu bagi keutamaan. Kita nak bercakap Islam, diri kita, isteri kita, anak-anak kita dulu kita kena tengok. Kita nak bercakap Islam, bini kita, anak kita, adik-beradik kita dulu kita nak kena tengok. Kita nak bercakap Islam, adik-beradik, abang kau, adik kita dulu kita nak kena tengok. Itu cara yang Islam bagi tahu. Kalau dah kita seru, dah kita ajak, dah kita cuba nak pimpin mereka, mereka tak mau, selesai kerja kita. Kita sudah pun ajak mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun ayat ni, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, bagi peringatan kepada adik-beradik dekat dulu sebelum pergi ke orang lain.
Nabi SAW, bila Tuhan kata macam tu, maka Nabi pun da'a Rasulullah SAW Quraisyan. Nabi panggil semua orang Quraisy mai berhimpun. Nabi nak bercakap ke mereka. Kerana Quraisy itu keluarga Nabi. Sebelum Nabi bercakap kepada suku lain, kepada kabilah lain, Nabi kena bercakap dekat Quraisy dulu. Maka Nabi panggil semua orang Quraisy mai berhimpun depan Nabi. Bila dah semua ada, Nabi kata, Ya Bani Ka'b, Ya Bani Ka'b bin Lu'ay. Nabi kata, wahai Bani Ka'ab. Ini di antara suku yang duduk di bawah Quraisy. Nabi kata, wahai Bani Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Jaga diri kamu daripada api neraka. Nabi kata, ya Bani Murrah, wahai Bani Murrah. Ini juga di bawah Quraisy. Nabi kata, anqidhu anfusakum minan nar. Jaga diri kamu daripada neraka. Nabi kata, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, juga duduk di bawah Quraisy. Jaga diri kamu daripada api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, jaga diri kamu daripada neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, jaga diri kamu daripada neraka. Nabi sebut satu-satu adik-beradik yang ada di bawah keluarga Quraisy ini. Dan last sekali Nabi kata, ya Fatimah, Nabi kata, wahai anak aku Fatimah, anqidhi anfusak, jaga diri kamu, anqidhi nafsaki minan nar, jaga diri kamu daripada neraka. Nabi kata, fa inni la amliku lakum minallahi syai'ah. Nabi kata, aku nak abang dekat hampa semua. Aku adik-beradik hampa. Hampa Quraisy, aku Quraisy. Hampa keturunan Bani Hashim, aku keturunan Bani Hashim. Hampa keturunan Bani Abdul Muttalib, aku keturunan Bani Abdul Muttalib. Fatimah, kamu anak aku, anak Nabi. Tetapi la amliku lakum minallahi syai'ah. Nabi kata, aku tak boleh tolong hampa daripada azab Allah kalau hampa buat salah. Nabi kata. Nabi kata, aku nak bagi ingat dekat hampa, aku adik-beradik dengan hampa. Tapi kalau hampa buat salah, aku tak boleh buat apa. Tak ada spesial kepada keluarga aku kalau buat salah. Nabi kata, buat salah kena sama aja, walaupun hang anak aku, wahai Fatimah. Ghaira anna lakum rahimah. Nabi kata, hampa dengan aku cuma ada ikatan kasih sayang kekeluargaan sahaja. Nak tolong orang buat salah, aku tak boleh tolong. Sa'abulluha bibalaliha. Nabi kata, aku hanya boleh membasahkan hubungan itu dengan air saja. Maksudnya, Nabi SAW kata, hubungan adik-beradik aku tetap akan jaga. Tapi kalau hampa buat salah, aku tak boleh nak bela hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni dapat kita faham, menjaga adik-beradik ini sangat penting. Tetapi pertalian keluarga tidak boleh menghalang kita daripada kena azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau abang kita orang baik-baik, kita orang jahat, kita kena, dia terlepas. Kalau pak kita orang baik-baik, kita jahat, pak kita terlepas, kita kena. Maka pertalian keluarga itu mesti dijaga. Tetapi pertalian keluarga tidak boleh menolong apa-apa kepada orang yang buat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada dua hadis itu dapat kita faham bahawa memelihara hubungan keluarga itu sangat-sangat diberi keutamaan dalam agama. Maka marilah kita sama-sama pelihara hubungan kekeluargaan di antara kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 7. Jilid 4, muka surat 7. Kita masuk bab baru, kata dia bab ma jaa anna salatal aidaini bighairi azan wala iqamah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya semayang dua hari raya tu ketiadaan bang dan iqamah. Semayang raya tak ada bang,
tak ada iqamah. Begitu. Ketahuilah saudaraku, tiadalah bagi semayang 2 hari raya bang dan iqamah dahulu daripadanya. Semayang raya puasa ke, semayang raya haji ke, tak ada bang, tak ada iqamah. Begitu. Demikianlah datang hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, kata dia, telah sembahyang aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 2 hari raya, bukannya sekali dan bukannya 2 kali, dengan ketiadaan bang dan tiada iqamah. Ni sahabat Nabi, nama dia Jabir bin Samurah. Dia kata dia semayang raya, sama ada raya puasa ataupun raya haji. Dia semayang raya dengan Nabi, ini bukan sekali, bukan 2 kali. Tak tahu berapa kali dia semayang raya sama dengan Nabi SAW. Tak pernah sekali pun dia semayang raya dengan Nabi, semayang raya tu dimulai dengan bang dan diikuti dengan iqamah. Tak pernah, dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Ibni Abbas. Dan katanya lagi, bermula hadis Jabir bin Samurah itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dengan beberapa sanad yang berlain-lain. Banyak hadis lah. Sahih Bukhari pun ada sebut hadis ni, dalam sahih Muslim pun ada sebut hadis ni, bahawa semayang raya, baik raya puasa, baik raya haji, tak ada bang, tak ada iqamah. Begitu. Masalah, bang dan iqamah diperbuatkah bagi sembahyang 2 hari raya itu? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan tiada bang melainkan bagi sembahyang fardu sahaja. Imam Syafi'i kata tak ada bang, hanya ada dalam sembahyang fardu saja. Lain daripada itu tak ada bang. Kerana bahawasanya tiada kami ketahui bang bagi Nabi SAW melainkan bagi sembahyang fardu sahaja. Nabi sembahyang fardu sahaja. Nabi suruh orang bang dulu, dan kemudian iqamat, kemudian sembahyang. Lain daripada sembahyang fardu, tidak ada bang, tidak ada iqamah. Kata Imam Nawawi, tiada bang dan tiada iqamah bagi 2 hari raya. Imam Nawawi pun sepakat juga, dia kata tak ada sembahyang raya, tak ada bang, tak ada iqamah. Dan ialah ijma' segala ulama' pada hari ini. Sepakat semua ulama' kata macam tu. Dan ialah yang ma'ruf daripada perbuatan Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, semua pun sembahyang raya tak ada bang, tak ada iqamah. Begitu. Dan telah dinakal daripada setengah salaf. Nakal ni kira quote lah, quotation. Telah di-quote, telah dipetik daripada setengah ulama salaf. Padanya satu yang menyalahi ijma' orang yang dahulu dan orang yang kemudian. Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, bahawasanya tiada dibangkan bagi sembahyang raya dan tiada bagi segala sembahyang sunat. Jadi cerita bang dengan iqamah ni hanya untuk sembahyang fardu sahaja. Begitu. Masalah, bang dan seru kepada sembahyang sunat itu bagaimana? So kalau dah tak ada bang, tak ada iqamah, kita nak sembahyang sunat ni apa patut kita kata? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan aku suka bahawasanya imam itu suruh tukang bang berkata pada segala hari raya dan barang yang ada sembahyang jemaah orang-orang dengan katanya as-salata jami'ah. Itu dia. Jadi untuk sembahyang raya ataupun sembahyang yang berjemaah lain daripada sembahyang raya, Tok Bilal kata as-salata jami'ah. As-salata, bukan as-salatu. As-salata jami'ah.
as-salata jami'ah rahimakumullah. Orang duk kata macam tu. Itu bagi sembahyang sunat selain daripada sembahyang fardu yang dilakukan secara berjamaah. As-salata jami'ah. Ataupun kata as-salah, sepatah tu aja pun tak apa dah. As-salah, as-salah, maknanya nak bagi ajak sembahyang, cukup. Dan jika berkata dia halummu ila salah, kalau Tok Bilal ni mengaji sekolah Arab misalnya, maka dia nak sebut as-salah sepatah saja berasa macam ayat tu tergantung-gantung. Maka dia buat satu ayat, dia kata halummu ila salah. Halummu makna dia jom. Halummu ila salah, jom sembahyang. Misalnya dia kata lagu tu. Yang artinya mari sembahyang. Nescaya tiada kami makruhkan dia. Tak salah juga kalau sekiranya Tok Bilal kata macam tu. Halummu ila salah, dia kata okey, tidak jadi kesalahan. Tapi yang cantiknya as-salata jami'ah. As-salata jami'ah rahimakumullah, itu paling cantik. Begitu. Dan jika berkata dia hayya 'ala salah, artinya mari sembahyang, maka tiada mengapa, dia kata. Ataupun dia sebut macam tu hayya 'ala salah, maksudnya mai jom kita pergi sembahyang. Yang tu aja dia sebut, tidak salah. Dan yang aku sukakan iaitu memelihara daripada kalam bang, bahkan sekalian kalam bang. Dia kata yang tak boleh ni ambil semua hak disebut dalam bang ni. Start daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia dah jadi kalam bang dah, ambil daripada awal sampai habis sekali. Kalau kita ambil hayya 'ala salah saja tidak salah, saya kata. Begitu. Dan jikalau bang ataupun iqamah bagi hari raya, nescaya aku makruhkan dia baginya dan tiada ulang sembahyang atasnya. Kalaulah jadi macam tu. Bila nak sembahyang, tak tengok tu bila lupa apa kat dia terus qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pergi qamat. Tak payahlah pergi pukul-pukul tu bila itu bagi dalam masjid, tak payah. Tak ni pergi kata Allah awak dia ni buat kerja bid'ah macam ni, pukul dundang sampai merekod, tak payah. Kalau dia qamat juga misalnya, maka tiada salah. Cuma perbuatan itu makruh kerana menyalahi sunnah Nabi, dan sembahyang raya yang dibuat selepas itu sah, tidak perlu diulang lagi, dia kata. Begitu. Kata Imam Nawawi, dan disunatkan bahawa dikata pada sembahyang raya as-salata jami'ah. Dia kata lagi sekali, hak cantiknya kata as-salata jami'ah. Dengan nasab yang pertama, ni dia beritahu. Dengan nasab yang pertama maksudnya baca baris atas dengan kalimah yang pertama as-salata. Nasab makna dia baca dengan fathah, baca dengan baris atas. As-salata dengan nasab yang pertama alal ighra, yang ni dengan tujuan nak menggesa, nak menggalak orang suruh sembahyang. Dan nasab yang kedua alal hal, dan yang kedua juga jami'ah, dibaca dengan baris atas juga, jami'atan. As-salata jami'atan, begitu. Jadi bila kita baca waqaf, kita baca as-salata jami'ah, begitu. Tajuk baru, dia kata bab ma jaa fil qira'ah fil 'aidain. Itu bab yang datang pada menyatakan bacaan pada sembahyang dua hari raya. Sembahyang raya, apakah surah yang bagus untuk dibaca oleh imam? Jadi imam sembahyang raya, apakah surah pilihan yang sunat dibaca? Ketahuilah saudaraku, sembahyang hari raya itu ada jua bacaan yang maksus, yakni bacaan yang khusus. Kemudian daripada Fatihah pada tiap-tiap rakaat telah diperbuat oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Muslim. Kata At-Tirmizi, anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidaini wal jumu'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, kata dia adalah Nabi SAW membaca ia pada semayang dua hari raya dan semayang Jumaat, yakni kemudian daripada Fatihah dengan nyaringnya dengan sabbih isma rabbikal a'la sehingga akhirnya. Itu dia.
Nabi semayang raya rakaat pertama habis baca Fatihah, Nabi baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Nabi baca surah tu sampai habis. Dan pernah sekali hari raya jatuh pada hari Jumaat. Masa semayang raya rakaat pertama Nabi baca Fatihah, baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Nabi baca Fatihah, baca Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Sat lagi semayang Jumaat pun macam tu juga. Rakaat pertama Nabi baca Fatihah, Nabi baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Nabi baca Fatihah, Nabi baca Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Nabi pernah buat macam tu. Begitu. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah akan surah yang awalnya Hal Ataka Hadisul Ghashiyah sehingga akhirnya Nabi baca dua surah. Rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Nabi baca Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Begitu. Kata An-Nu'man lagi, wa rubbama ijtama'a fi yawmin wahid fayaqra'u bihima. Dan terkadang berimpun dan bertemu hari raya dengan hari Jumaat. Ni yang kita kata tadi. Dia ada pula masa dia sampai bertemu hari raya dengan hari Jumaat. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Begitu. Maka membaca Nabi SAW dengan Sabbihisma Rabbikal A'la dan juga Hal Ataka Hadisul Ghashiyah pada semayang raya dan pada semayang Jumaatnya. Ni kita kata tadi. Kan, kalau lah ni tu imam buat lagu tu, makmum kata dia ni tak hafal surah lain, kan duk baca surah tu aja. Ada. Nabi semayang raya pun baca surah tu, semayang Jumaat pun Nabi baca surah tu. Kalau kita buat macam tu dengan niat ikut sunnah Nabi, dapat pahala ekstra. Semayang raya tu dah dapat pahala. Baca ikut Nabi baca, dapat pula pahala sunnah. Dua pahala kita dapat. Ini Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Waqid dan Samurah bin Jundub dan Ibni Abbas. Dan katanya lagi, bermula hadis An-Nu'man bin Bashir itu hadis yang hasan lagi sahih. Itu hadis sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di bawah Abwabul Jum'ah. Dalam sahih Muslim pun ada sebut Nabi baca dua surah ini dalam semayang raya dan di dalam semayang Jumaat. Begitu. Baik, masalah surah yang dibaca pada dua hari raya. Wahai saudaraku, telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang menunjukkan atas surah yang dibaca oleh Nabi SAW pada semayang raya. Kata dia, an Ubaidillah anna Umar bin Al-Khattab sa'ala Aba Waqid Al-Laythi ma kana Rasulullah SAW yaqra'u bihi fil fitri wal adha. Diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Utbah bahawasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada masa ia jadi khalifah telah bertanya Umar akan seorang sahabat Nabi SAW yang dipanggil orang dengan nama Abi Waqid Al-Laythi. Akan apa ada Nabi SAW baca ia dengan dia pada dua semayang raya fitrah dan semayang adha. Sayyidina Umar, dia pernah panggil satu orang sahabat yang bernama Abi Waqid Al-Laythi. Sayyidina Umar tanya Abi Waqid ini, Sayyidina Umar kata, kamu duk biasa semayang raya belakang Nabi. Setakat yang kamu duk biasa semayang raya belakang Nabi ni, Nabi baca surah apa dalam semayang raya dia? Sayyidina Umar tanya Abi Waqid. Begitu. Yang ni daripada surah yang dalam Quran, kemudian daripada Fatihah. Apa yang Nabi baca? Apabila didengar tanya Sayyidina Umar itu, lalu dijawab oleh Abu Waqid. Qala kana yaqra'u biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Maka kata dia adalah Nabi SAW membaca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah dengan surah Qaf wal Qur'anil Majid. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah akan surah yang awalnya iqtarabatis sa'ah
wan syaqqal qamar. Juga Nabi biasa baca dua surah ni dalam sembahyang raya yang lain kalinya. Rakaat pertama habis baca Fatihah, Nabi baca surah Qaf wal Quranil Majid, surah Qaf. Rakaat kedua habis Fatihah, Nabi baca waqtarabatis saa'ah. Nabi baca surah tu. Juga Nabi biasa baca surah ni. Dan bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan telah ada dikeluarkan dia oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Dan Abu Waqid Al-Laythi. Nama sebenarnya ialah Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, baca surah apa pun tak salah. Tapi dalam banyak-banyak surah ni, dia ada surah yang menjadi kegemaran Nabi. Bila surah itu menjadi kegemaran Nabi, maka ada riwayat dalam hadis. Tapi surah apa nak baca pun tak salah. Tapi Nabi suka surah ni. Bila sembahyang raya, suka surah ni. Bila sembahyang maghrib, suka surah ni. Ada diriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Masalah surah tiada dibaca pada 2 hari raya, apa hukumnya? Ni pula satu lagi. Tak baca surah. Dia pertama kali orang suruh jadi imam sembahyang raya, misalnya. Pertama kali. Duk ikut orang sembahyang raya ni banyak kali lah. Ini pertama kali orang tolak dia suruh jadi imam sembahyang raya. Benda tak lesa ni tuan-tuan, dia ketang. Benda tak lesa. Satu orang ustaz mengajar di sekolah. Duk mengajar budak-budak dalam kelas ni dah 15-20 tahun dah mengajar. Tak ada masalah apa, tak ada ketang apa masuk lagu tu aja boleh mengajar apa tajuk dia patut mengajar hari tu. Perhimpunan pagi, tiap-tiap hari Senin, tiap-tiap hari Jumaat, perhimpunan pagi dia mesti bangkit naik bercakap pasal dia ustaz disiplin. Tapi tak pernah baca khutbah jemaat. Satu hari orang bagi tungkat kat dia, suruh dia naik baca khutbah, rebah di tangga mimbar tu pun boleh jadi. Bukan tak reti bercakap, duk biasa bercakap depan orang ramai, tapi tak biasa baca khutbah. Kali pertama dia naik baca khutbah tu, dia nak jadi macam-macam. Dia nak jadi macam-macam, terlupa nak sebut ittaqullah lah, sedangkan itu rukun di dalam khutbah. Dia terlupa nak sebut ittaqullah. Pasal apa ni? Nervous, ketak. Daripada bawah dia duduk nak naik tu dah duduk ketak dah. Sekejap lagi naik pun lupa apa mampu. Dia ingat lagu tu. Contoh biasa tengok tu imam lama dah jadi imam, tak macam manakah hari tu naik jadi imam, belakang dia ada satu ustaz apa ke, dia duduk seria kat ustaz ni, dia naik jadi imam, habis-habis masa wirid baca doa lupa. Allah lagu tu dia Allahumma ghfir, nak sebut Allahumma tak boleh sebut pasal apa? Tadi masa nak semayang tadi tak nampak, bila habis semayang boleh dia main bila pula tu. Dia ketak tu, dia terlupa. Padahal doa tu dia duk baca dah berbelas tahun, dah berpuluh tahun dah duk baca doa tu. Ketak punya pasal lupa. Apa kata kalau satu hari tu imam ni baru naik jadi imam, naik semayang raya terlupa baca surah, habis Fatihah terus Allahu Akbar, dia rokok. Macam mana nak jadi? Ini fiqh tuan-tuan, ini fiqh. Fiqh ni dia suka ihtimal, dia suka buat satu andaian. Kalau jadi macam tu macam mana? Kalau kita tak belajar andaian ni, ditakdirkan jadi. Cempera habis. Dan lain-lain bunyi di belakang tu. Surah ada bunyi belakang tu. Nak habaq kat tu imam, suruh baca surah. Dia tahu tu imam ni tak baca surah, tapi nak habaq lagu mana? Duduk. Dia kata tak pergi semayang saja, kena start balik khutbah. Dia kata kita nak pergi raya jauh hari ni. Surah. Tu imam pun tak dengar. Surah tak baca, bunyi belakang. Hai, tuan-tuan jangan buat pasal benda boleh jadi. Benda boleh jadi. Kan? Jadi bila kita baca ni ihtimal ni, kalau berlaku macam tu, macam mana penyelesaian dia? Kalau tuan-tuan beli handphone, dalam buku manual tu last sekali belakang dia ada satu dia panggil troubleshooting. Troubleshooting ni yang ni lah, troubleshooting. Kalau jadi trouble, macam mana kita nak menghadapi benda tu? Dia kata sudah ambil plug
sudah nak cas bateri telefon, dah connect dah. Selepas 3 jam tengok-tengok bateri tak ada juga, tak ada power juga. Dia kata macam mana cara kita nak selesai benda ni? Nombor 1 dia kata tengok pelang tu buka switch ke tak, dia kata. Benda tu benda bodoh dia beritahu kat kita, tapi bukan soal bodoh, bukan soal pandai, soal terlupa. Dia pergi ambil, dia connect masuk saja, dia terlupa nak on. Bukan kata 3 jam, taruh 3 bulan pun bateri tak ada. Pasal apa? Pasal tak on. Jadi dalam troubleshooting dia beritahu, dia kata tengok pelang tu on ke tak, dia kata. Yang tu dulu tengok tak on. Tunggu, memang yang tu punya pasal. Kalau pelang dah on, tengok pula yang kedua. Apa dia pula? Dia bagi 3-4 troubleshooting. Belajar fiqh pun dia ada troubleshooting ni. Semayang tu imam hari tu tiada membaca surah, dia kata. Maka apa hukumnya? Surah tiada dibaca pada 2 hari raya, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, maka aku suka bahawa dibaca pada 2 hari raya, pada rakaat pertama itu dengan surah Qaf. Imam Syafi'i sendiri dia kata kalau pilih untuk nak baca surah Qaf, cantik, mesti ada hadis kata Nabi baca surah Qaf. Dan pada rakaat yang kedua baca iqtarabatis sa'ah. Imam Syafi'i kata aku suka surah tu pasal Nabi suka baca surah tu. Begitu kata Imam Syafi'i. Dan apabila dibaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat serta surah-surah itu, ataupun direngkahkan atas Fatihah saja tanpa membaca surah, nescaya memadai akan dia, yakni memadai dengan baca Fatihah itu oleh sembahyangnya insya-Allah daripada lainnya, maka tiada memadai lainnya daripadanya. Tapi kalau tak baca Fatihah, baca surah saja tak boleh. Kalau baca Fatihah terlupa baca surah tak apa, kerana Fatihah itu rukun, surah itu sunat dibaca saja. Jadi dalam kes tu imam terlupa nak baca surah, semayang sah juga, tidak jadi masalah apa-apa. Tapi kalau tu imam terlupa baca Fatihah, maka rakaat itu tak dikira. Tu imam semayang raya, rakaat pertama dah habis dah takbir 7 kali, tahu Bismillahirrahmanirrahim, Sabbih isma rabbikal a'la, dia terus bubuh surah aja, Fatihah dia tak baca. Yang makmum belakang ni duk subhanallah, dia duk redah al-a'la, dia tak habis lagi. Sampai habis surah al-a'la dia rokok, Allahu akbar. Kita duk subhanallah ni dia tak dengar, dia rokok, maka makmum ikut rokok. I'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tapi masa tu mesti ada makmum cegong dia, subhanallah. Bila dia tengah rokok ke ataupun dia tengah sujud ke, dia dengar di belakang dia sebut subhanallah, dia kena cari balik, aku silap kat mana ni, Fatihah sudah lupa. Terus juga sujud 2 kali, bangkit daripada sujud, yang bangkit daripada sujud tu dianggap rakaat pertama, sebab hak tadi tak dikira rakaat. Terus juga semayang macam biasa. Jadi kalau kita tak baca troubleshooting ni, apa jadi tuan-tuan? Dia tengah duduk sujud yang pertama dengar subhanallah, dia duduk cari apa. Sambil itu bangkit duduk antara 2 sujud, Allahu akbar, dengar lagi orang sebut subhanallah, dia cari. Dia beralih, dia kata aku tak kenal apa mana, dia dah dia rosak satu masjid. Dia duduk cari, beralih, tanya tenang dia tak boleh. Jadi kalau dia belajar, dia tahulah ini tak kenal tu, Fatihah. Terus juga macam biasa, bangkit rakaat kedua tak lagi, nampak pada mata rakaat kedua, tetapi itu adalah rakaat pertama, bukan rakaat kedua. Pasal rakaat pertama tadi tak kira kerana tidak baca Fatihah. Begitu. Baik. Masalah dia kata nyaringkan bacaan pada 2 hari raya ataupun tidak. Semayang raya ni nak baca pelan ke nak baca terang? Begitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam Al-Um, dan dinyaringkan bacaan pada semayang 2 hari raya. Jadi semayang raya baca kuat, baca terang. Dan jika tiada menyaringkan dia, nescaya aku makruhkan yang demikian itu, dan tiada ulang semayang atasnya. Kalau tu imam tu tak macam mana ke, kita lupa apa ada, habis takbir 7 kali, rakaat pertama takbir 7 kali, lepas tu lagu duduk senyap aja.
Kita di belakang ni duk tunggulah. Tak bunyi-bunyi. Fatihah apa tak bunyi, surah apa tak bunyi, lagu sengap lama tu. Allahu Akbar, rokok dah. Rupanya dia baca pelan. Macam mana jadi dengan sembahyang raya tu? Sembahyang raya itu sah. Tidak perlu ulang sembahyang raya tu, tetapi makruh. Dia kata, kerana baca pelan. Dan begitu juga apabila menyaringkan pada tempat yang tiada nyaring, aku makruhkan juga baginya. Dan tiada ulang katanya. Tempat patut baca pelan, dia pergi baca terang. Maka benda ni juga tidak payah ulang, sembahyang dia sah macam tu juga. Masalah, bacaan surah Qaf dan surah Al-Qamar pada hari raya, apakah hikmahnya? Apa hikmah baca surah Qaf dengan surah Al-Qamar tadi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Dan bermula hikmah pada membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar pada dua hari raya itu ialah kerana barang yang melengkapi keduanya daripada segala khabar tentang bangkit kiamat. Dua-dua surah tu cerita pasal hari kiamat. Begitu. Dan segala akhbar daripada kurun-kurun, yakni abad-abad yang lalu. Dua surah ni. Surah Qaf dan surah Al-Qamar ini cerita pasal kiamat dan juga cerita pasal umat-umat dulu. Begitu. Dan juga cerita tentang khabar kebinasaan ke atas orang-orang yang pembohong. Dan menyerupakan zahir keluar orang bagi hari raya itu dengan keluar mereka itu bangkit dari kubur. Kerana dalam surah tu ada cerita tentang orang bangkit dari kubur. Macam mana orang keluar pergi sembahyang raya, macam itulah keadaan orang bangkit kubur di hari kiamat esok. Dia keluar meneru lagu tu. Kita tengok orang nak pergi sembahyang raya, kat sembahyang jemaah pun nampak orang duk pergi ramai dah, tapi laki-laki saja. Sembahyang raya ni lagi ramai. Pasal apa? Laki-laki dengan perempuan, dengan orang tua, dengan orang muda, dengan budak-budak, semua pakat keluar pergi sembahyang raya. Nampak manusia duk keluar satu kampung, duk tuju pergi satu tempat ni. Dia kata itulah gambarannya manusia dibangkitkan daripada kubur hari kiamat itu. Bangkit keluar daripada kubur ni, bangkit duk menuju satu tempat, iaitu mahsyar. Maka dalam surah-surah ni ada menyebutkan tentang cerita ni, maka dia ada persamaan dengan sembahyang raya. Begitu. Dan terbit mereka itu daripada kubur-kuburnya seolah-olah mereka itu belalang tu, bukan belakang, belalang yang berserakkan. Keluar lagu belalang seribu lebih. Mana baru ni dalam TV tunjuk kuasa berita, Jepun ke mana ke, diserang belalang. Sampai kapal terbang, airport kena tutup. Nak landing pun tak boleh, nak take off pun tak boleh. Belalang penuh. Di mana? Jepun ke Korea ke mana? Ada keluar dalam berita dunia baru ni. Tuan-tuan, kita duk baca cerita belalang mai zaman siapa dulu ni? Dalam Quran tafsir di masjid Tanah Liat kita dah baca cerita macam mana Allah Subhanahu Wa Taala hantar belalang mai sebagai balak zaman Nabi Musa alaihi salam dulu. Belalang mai sebagai balak. Sehingga kan tak ada tempat yang tak ada belalang. Buka periuk ada belalang, buka tengok bekas simpan air yang ada belalang, pergi telaga ada belalang. Kira belalang ni cukup banyak. Dia sudah sampai satu peringkat jadi balak kepada manusia. Kita tak tergambar macam mana balak, macam mana belalang ni menjadi balak kepada manusia. Tuhan hantar mai pula, dia repeat kepada Jepun ke Korea, saya tak ingat. Penuh. Sampai tak boleh, kereta nak berjalan pun tak boleh. Belalang ni sampai macam hujan lebat tu, belalang. Mana mai pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian keadaan manusia bangkit daripada kubur nak pergi ke padang mahsyar itu. Manusia saja-saja ni, sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman manusia penghabis hidup hari kiamat ni, manusia ni semua bangkit daripada kubur nak pergi ke padang mahsyar. Bayangkan berapa punya ramai manusia berduyun-duyun nak tuju pergi ke satu tempat. Dia kata bab ma jaa fi takbir fil aidain, bab yang datang pada menyatakan takbir pada dua hari raya. Ini cerita takbir raya. Ketahuilah saudaraku, sahnya pada dua hari raya itu ada padanya beberapa takbir. Takbir bila bercakap tentang hari raya, takbir ni ada di beberapa tempat. Begitu. Yang pertamanya takbir sebelum sembahyang raya. Itulah kita ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu dia panggil takbir sebelum sembahyang raya.
Yang keduanya takbir dalam sembahyang raya. Ini dah masuk dalam sembahyang, kita takbir untuk sembahyang raya, Allahu Akbar, yang tu dia panggil takbiratul ihram. Lepas tu baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard, habis. Bila habis tu start takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Itu dia panggil takbir yang kedua dia dalam raya, iaitu takbir dalam sembahyang. Yang ketiga dia kata takbir di dalam khutbah. Lepas sembahyang raya ada khutbah. Khatib yang membaca khutbah ni kena takbir dulu. Sebelum mula baca khutbah tu takbir dulu beberapa kali, macam yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 11 kali disalahnya. Walillahil hamd, baru nak baca khutbah nak apa pun. Itu yang ketiga. Yang keempatnya takbir kemudian daripada sembahyang raya. Dah habis sembahyang raya semua, ada lagi takbir sampailah hari yang ditentukan untuk nak berhenti takbir raya. Begitu. Maka takbir di dalam sembahyang raya itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi akan hadisnya. Katanya an Amr bin Auf Al-Muzanni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini. Diriwayatkan daripada Amr bin Auf Al-Muzanni bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir ia pada sembahyang 2 hari raya, yakni raya fitrah, raya puasa dan raya adha, raya haji. Raya puasa pun Nabi bertakbir, raya haji pun Nabi bertakbir. Maksud di sini ni takbir dalam sembahyang. Fil ula 7 qabla al-qira'ah wa fil akhirah 5 qabla al-qira'ah. Iaitu pada rakaat pertama 7 kali takbir sebelum baca Fatihah. Yang ni pun satu benda juga kita nak kena fikir. Ada beberapa tempat dah jadi dah. Tu imam dia macam mana ke punya raplah, dia silap bilang kan. Baru 6 kali takbir dia duk kira 7 dah. Yang kita makmum ni duk kira baru 6. Dia pergi hantam baca Fatihah dah, kita kata apa ni ku silap kira kan, ku mana kan. Ada jadi juga. Ada lagi satu jenis raflah lagi, dia pergi hantam sampai 10 pula, dia kira 7 kalau ku mana kan, kita kira 10. Ini satu bab. Tadi kita nanti tengok perbahasan tentang benda ni. Baik, dan pada rakaat yang akhir, yakni rakaat kedua, 5 takbir sebelum membaca Fatihah juga. Ini yang selalu tu imam ke, tu Bilal ke bangkit kan. Tuan-tuan, kita akan sembahyang hari raya Aidil Fitri. Lafaz niat dia usalli sunnatul Aidil Fitri tu abang tu kan. Rakaat yang pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Tasbihnya ini baca beritahu kan. Kadang-kadang terlupa. Kalau tak abang dulu terlupa. Tak lagi bila dah takbir Allahu Akbar, dia duk baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terlupa dah buat mana kan. Jadi bila peringat balik dan dah ingat balik. Okey. Ada orang terlupa begitu. Dan kata At-Tirmidzi pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Ibn Umar dan Abdullah bin Amr, dan katanya bermula hadis Amr bin Auf itu hadis yang hasan. Masalah takbir dalam sembahyang hari raya, bagaimana amalnya? Ini dia nak beritahu satu-satu macam mana nak buat dia. Macam mana? Kata At-Tirmidzi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi setengah daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Dan demikian itulah, yakni 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat yang kedua. Telah diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya sembahyang dia di negeri Madinah sebagai ini sembahyang. Dan ialah qaul ahlul Madinah. Dengan dialah berkata Malik bin Anas dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawasanya berkata ia pada takbir 2 hari raya itu 9 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir dahulu daripada baca, dan pada rakaat yang kedua memulai dia dengan bacaan, kemudian takbir dia 4 takbir serta takbir rukuk. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan seorang daripada sahabat Nabi SAW yang seumpama ini,
Dan dialah perkataan Ahlul Kufah. Dengan dia berkata Sufyan Ats-Tsauri. Ini pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif pula dia kata rakaat pertama 9 kali takbir. 9 kali takbir tu pula dia kata 5 kali sebelum baca Fatihah. Takbir 5 kali, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah. Lepas tu sambung lagi 4 kali takbir, lepas tu baru rukuk. Kemudian rakaat kedua habis ni baca 5 kali takbir. Begitu. Lepas tu baru baca Fatihah, baca surah. Itu pendapat yang dhaif. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i macam hal kita duk buat lah ni. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Begitu. Baik, masalah takbir raya itu berapa tempat? Yang ni tak payah baca. Dia ulang tadi 4 tempat tadilah. Satu, takbir sebelum sembahyang raya. Yang kedua, takbir masa tengah sembahyang raya, 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Yang ketiga, takbir masa baca khutbah. Kemudian yang keempat, selepas sembahyang raya ada lagi takbir raya. Yang tu dia nak ulang. Tuan-tuan tengok bawah tu, masalah takbir sebelum sembahyang raya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bermula takbir waktu datang kepada sembahyang sehingga keluar imam itu, maka telah bersalah-salahan ulama padanya. Maka telah mensunatkan dia oleh satu jemaah daripada sahabat Nabi SAW dan salaf. Maka adalah mereka itu mengucap takbir apabila keluar mereka itu, sampailah mereka itu ke tempat sembahyang. Satu, daripada rumah kita keluar, kita dah takbir raya dah, sampailah di masjid, sampai tu imam main nak mengimamkan sembahyang, baru berhenti takbir raya. Satu, mengangkat mereka itu akan suaranya. Dalam takbir itu angkat suara. Dan mengata akan dia oleh Al-Auza'i dan Malik dan Syafi'i, dan menambah ia, yakni menambah Imam Asy-Syafi'i akan sunatnya pada malam 2 hari raya. Imam Syafi'i kata sunat kita takbir raya ni bukan nak keluar rumah nak main sembahyang saja, malam raya dah sunat dah mulakan takbir raya ni. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Lepas buka puasa hari penghabis tu, dah masuk dah sunat takbir raya dah masa tu. Dan kata Abu Hanifah mengucap takbir pada waktu keluar bagi sembahyang raya haji. Abu Hanifah seorang dia kata untuk raya haji je kita nak keluar pergi sembahyang, masa tu takbir. Ketiadaan sembahyang raya fitrah. Dia kata raya puasa tak ada takbir raya. Itu kata Imam Abu Hanifah. Maka menyalahi akan dia oleh ashabnya. Maka berkata mereka itu dengan perkataan jumhur. Tetapi orang-orang yang mengikut mazhab Hanafi, ulama-ulama yang ikut mazhab Hanafi, mereka kata tak. Sembahyang raya puasa pun ada takbir, raya haji pun ada takbir. Pendapat Imam Hanafi sahaja yang kata sembahyang raya puasa tak ada takbir. Pendapat dia seorang. Begitu. Jadi kesimpulan dia apa? Jumhur ulama kata raya puasa baik, raya haji baik. Sunat kita takbir raya. Dan takbir raya tu dia bermula lepas daripada buka puasa hari penghabis. Maksudnya malam raya. Dah start takbir raya sampailah esoknya. Begitu. Baik, masalah takbir malam 2 hari raya sampai sembahyang tu pun dia nak ulang yang tu juga. Tengok bawah lagi. Takbir pada awal sembahyang raya. Itu pun serupa juga. Dia kata bermula takbir yang dimasyru'kan, maksudnya yang disyariatkan pada awal sembahyang raya. Maka kata Syafi'i iaitu 7 pada rakaat pertama, lain daripada takbiratul ihram. 7 tu tak termasuk takbiratul ihram. Dan 5 pada rakaat kedua, lain daripada takbir berdiri. Kita bangkit daripada sujud, bangkit Allahu Akbar, bangkit berdiri, itu tak dianggap takbir lagi. Itu dia panggil takbir intiqalah, bukan takbir sembahyang raya lagi. Lepas tu dah duduk kiam dah tu, Allahu Akbar, baru kira 1 sampai 5. Macam kita duduk buat lagi. Begitu. Tuan-tuan buka muka sebelah. Masalah takbir dalam sembahyang 2 hari raya dan kaifiatnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan apabila memulai imam akan sembahyang 2 hari raya, maka hendaklah takbir ia kerana masuk dalam sembahyang. Itu takbiratul ihram. Kemudian memulai sembahyang sebagaimana memulai dia akan sembahyang fardu. Ini dia nak cerita satu-satulah. Nak sembahyang raya, pergi duduk atas sejadah tu, takbir Allahu Akbar, niat saja ku sembahyang sunat Aidil Fitri, 2 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Takbir tu dia panggil takbiratul ihram. Dah habis tu, maka bacalah akan wajah tu wajhiya lillazi sampai habis. Ini baca doa iftitah.
Dan doa iftitah ni tuan-tuan, dalam hadis dia ada 11 riwayat. Bacaan iftitah Nabi ini dia ada 11 riwayat. Ada yang Nabi baca lepas Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis itu. Habis dah iftitah. Ada Nabi takbir Allahu Akbar, terus start wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa. Nabi ada baca macam tu. Dia ada 11 riwayat bacaan iftitah Nabi ni. Kita buat mana-mana satu tidak salah. Buat mana-mana satu tidak salah. Baik, kemudian mengucap takbir dia akan 7 takbir semayang raya. Ni baru start 7 takbir semayang raya. Lain daripada takbiratul ihram. Tak masuk takbiratul ihram, ada 7 takbir lagi. Kemudian habis 7 kali takbir, baca Fatihah. Kemudian baca surah, kemudian rakaat dan sujud macam biasa. Maka apabila berdiri pada rakaat yang kedua, maka berdirilah dengan mengucap takbir berdiri. Daripada sujud tu kita bangkit Allahu Akbar, yang tu dia panggil takbir berdiri, takbir intiqalat, takbir pindah rukun. Begitu. Kemudian mengucap takbir ia 5 kali. Ini 5 kali takbir semayang raya. Lain daripada takbir berdiri tadi, tak termasuk hak mula tadi ni. Kemudian baca Fatihah dan baca surah dan rakaat dan sujud sebagaimana aku sifatkan. Diriwayatkan hadis ni daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, masalah dia kata, takbir dalam sembahyang, apakah yang dibaca di antara 2 takbir itu? Ni pula bacaan di antara takbir-takbir yang 7 kali tadi. Kata Imam Syafi'i di dalam dan apabila dimulai sembahyang, kemudian memulai pula ia dengan takbir yang pertama daripada yang 7. Kemudian daripada memulai sembahyang tadi, maka takbir ia akan dia. Kemudian berhenti ia antara takbir pertama dan takbir yang kedua, sekadar membaca ayat yang tiada panjang dan tiada pendek. Antara satu takbir dengan satu takbir mesti kena ada satu tempoh masa. Kena ada satu tempoh masa. Tak boleh sambung-sambung. Tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus dia hantam 7 lagu tu sampai non stop. Tak boleh. Daripada Allahu Akbar dia kena ada break masa. Baru Allahu Akbar pula, baru ambil break masa pula. Dia kena macam tu. Sekadar membaca ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Maka mengucap tahlil ia akan Allah Azza wa Jalla. Mengucap tahlil bukan maksudnya ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita tahlil kita yang tu. Kan, kita duduk-duduk tu. Sila ustaz ni tunjuk ustaz ni, ustaz ni tunjuk ustaz ni. Ini kita punya style tahlil. Kan? Sila ada bau seorang ustaz. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al muslimin wa ila arwahil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah, baru main Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bukan yang tu. Tahlil dalam bahasa Arab ni, tahlil makna dia la ilaha illallah. Itu tahlil. Itu tahlil. La ilaha illallah. Tahlil. Jadi takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu tahlil. Juga biasa dibuat oleh Nabi. Sekadar jadi dan mengucap tahlil dia akan Allah Azza wa Jalla, dan takbir dia akan dia. Lepas habis itu baru Allahu Akbar pula. Ataupun mengucapkan tahmid akan dia. Tahmid alhamdulillah. Begitu. Kemudian memperbuat dia akan ini antara tiap-tiap 2 takbir daripada 7-nya dan daripada 5-nya. Macam kita lah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita buat lagu tu. Kan? Tapi tidak ada hadis yang tunjuk macam kita duk buat tu, tak ada. Yang adanya Nabi sebut alhamdulillah, ada Nabi sebut. Nabi sebut la ilaha illallah, ada Nabi sebut. Kan? Jadi kita hari ni dia karang bagi panjang lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam tu. Ada sambung lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Macam-macam bacaan yang semua pun itu tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Hak dia tak sebut ni, Nabi cuma sebut macam tu aja. Tahmid dan juga tahlil. Begitu saja. Kemudian membaca Fatihah dan surah. Kemudian baru habis baca Fatihah dan surah.
Dan jika mengikut-ikuti setengahnya akan setengah takbir dan tiada diceraikan antara takbir itu dengan zikir, nescaya aku katakan makruh yang demikian itu baginya. Ni buat cara non-stop ni. Dia masuk sembahyang, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Saja aku sembahyang sunat Aidil Fitri apa semua. Lepas tu iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Muhabis. Lepas itu start takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat lagu Tok Khatib punya takbir masa baca khutbah tu. Kata Imam Syafi'i, aku memakruhkan perbuatan yang sedemikian itu. Dia tak mau buat laju-laju macam tu. Dan tiada ulang atasnya dan tiada sujud sahwi. Sembahyang tu sah dan tak payah sujud sahwi. Begitu. Masalah takbir terlupa dalam sembahyang 2 hari raya, apa hukumnya? Terlupa pula dah. Terlupa takbir. Kata Imam Syafi'i, maka jika terlupa takbir semuanya ataupun terlupa setengah. Terlupa semua maksudnya 7 tu terlupa. Ataupun terlupa setengah maksudnya rakaat pertama patut takbir 7 kali, dia takbir 5 kali aja, terlupa 2 misalnya. Apa nak jadi? Sehingga memulai dia akan Fatihah. Dia patut rakaat pertama takbir raya 7 kali, dia takbir 5 kali, dia baca Fatihah. Misalnya macam tu. Kemudian berhenti ia membaca Fatihah dan mengucap takbir dia. Dah baca Fatihah dah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lepas tu dia ingat pula 5 berasan tadi ni. Dia ingat lagu tu. Kemudian berhenti dia membaca Fatihah dan mengucap takbir dia. Berhenti Fatihah, takbir balik lagi. Kemudian mengulang ia kepada membaca Fatihah, nescaya tiada batal sembahyangnya. Rapelah lagu tu pun tak baca, dia kata. Hidup jadi rapelah lagu tu pun tak baca, dia kata. Tu imam ni, dia baru 5 kali takbir. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dengar belakang, Subhanallah. Alamak, dia kata, aku tak cukup kata takbir tadi, dia ingat Maliki Yaumiddin. Slow dah baca pun, Maliki Yaumiddin. Dia fikir lagi, Iyyaka na'budu. Slow. Dia ada, aku tak cukup tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahu Akbar pula, takbir pula dah. Belakang ni, la ilaha illallah, dia kata. Kalau jadi macam tu, macam mana dengan sembahyang? Dia kata, nescaya tiada batal sembahyangnya. Tak baca juga. Dia jangan rosak Fatihah aja. Fatihah itu rukun. Ini sunat-sunat ni semua tak batal sembahyang, tapi sembahyang tu kira pecah ke darah lah. Kan? Cari sana sini lah, kira sembahyang tak sempurna, jadi karut lah. Dan tiadalah pula aku suruhkan dia mula takbir sekali lagi, tak payah ulang dah, kira biar jalan. Apabila sudah memulai membaca Fatihah dan dipotong pula akan Fatihah, dan tiada juga aku suruh takbir apabila selesai daripada membaca Fatihah. Dia kata tak payah takbir dah lah. Dia dah takbir 5 kali, lepas tu baca Fatihah sekerat, teringat dia takbir pula lagi 2 kali. Lepas takbir pula 2 kali, baca Fatihah pula. Tak apa, dah 2 kali, kira dia lah tu. Begitu. Kerana bahawasanya ia zikir pada satu tempat, apabila sudah ditempuhi tempatnya, tiadalah pula atas orang yang meninggalkannya itu kopok pada tempat lain. Sebagaimana tiada aku suruh akan dia mengucap tasbih berdiri apabila ditinggalkannya tasbih rokok ataupun sujud. Macam dalam semayang pun, kita rokok Allahu Akbar, terlupa nak baca Subhana Rabbiyal Azim, terlupa nak baca Sami Allahu liman hamidah, lepas itu teringat, terlupa kata Subhana Rabbiyal Azim. Boleh tak boleh kita qada balik Subhana Rabbiyal Azim masa yang tidak? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab bacaan itu pada tempat tadi, pada tempat rokok, tak boleh pindah ke tempat lain, dia kata. Sama macam sembahyang raya, takbir ni sebelum baca Fatihah. Jadi dah lepas dah baca Fatihah, nak pergi duduk takbir balik, tak mau dah. Tempat dia dah lepas sudah pergi. Begitu dia kata. Tak boleh, dia kata. Kita pergi duduk, pindah-pindah tempat, tak boleh. Sebab semayang ni dia kena ikut tempat mana Nabi buat, tempat tu kita kena buat. Tak boleh duduk pandai-pandai ubah. Tak boleh nak pindah bacaan sujud pergi baca masa duduk berdiri, Fatihah pergi duduk baca masa rokok, tak boleh. Fatihah masa duduk qiyam, baca masa qiyam. Tak boleh duduk pindah pergi tempat lain, tak boleh. Begitu.
Baik, masalah takbir dalam semayang 2 hari raya ditinggalkan dengan sengaja. Apa macam semayangnya? Ni saja tak lagu tak mau nak takbir 7 kali, saja nak buat satu pesen baru. Kata Syafi'i, dan jikalau ditinggalkan segala takbir yang 7 dan 5 dengan sengaja, nescaya tiada ada atasnya ulang dan tiada sujud sahwi atasnya. Tak takbir langsung pun semayang tu sah juga, tak payah ulang. Tapi pecah ke darah juga, begitu juga. Semayang dia sah. Kerana bahawasanya ia zikir yang tiada membatalkan semayang manakala meninggalkan dia. Dia zikir, dia bukan rukun dalam semayang dan sebagainya. Dan bahawasanya bukan dia amal yang mewajibkan sujud sahwi. Masalah takbir dalam semayang raya terlupa, kemudian diulang. Adakah diulang-ulangkan juga Fatihah? Saya kita dah baca. Tengok muka sebelah. Takbir di dalam semayang raya berkurangan. Bagaimana memperbuatnya? Kata Asy-Syafi'i adalah dan jika kurang daripada barang yang aku suruhkan dia daripada takbir akan sesuatu, nescaya aku katakan makruh akan dia baginya, dan tiada ulang dan tiada sujud sahwi. Yang ni yang 7 kali buat 5 kali aja, yang 5 kali buat 3 kali misalnya, kurang, tak cukup 7, tak cukup 5, semayang tu sah juga. Masalah takbir di dalam semayang raya terlebih, yang ni pula terlebih pun serupa juga, tiada diulang, tiada sujud sahwi juga. Tuan-tuan tengok bawah lagi. Dia duduk main cerita tu juga, tuan. Turun bawah lagi. Takbir dalam sembahyang raya. Turun bawah lagi. Takbir dalam sembahyang raya yang tertinggal doa iftitah. Kemudian sembahyang ia. Ni terlupa baca doa iftitah. Ni pun tak ada apa-apa, tak menjejaskan sembahyang. Turun bawah lagi. Takbir di dalam khutbah hari raya. Ini kita baca. Masalah takbir dalam khutbah hari raya tu bagaimana? Orang yang jadi khatib. Kata Imam Syafi'i di dalam maka kami suruh akan imam apabila berdiri berkhutbah akan khutbah yang pertama, bahawa takbir ia 9 takbir yang berturut-turut, yang ni tiada kalam antara sekaliannya. Dia kata 9 kali. Dan apabila bangun pula kemudian kerana khutbah akan khutbah yang kedua, bahawa takbir ia, yang ni imam akan 7 takbir yang berturut-turut dan tiada perceraian antara sekaliannya. Maka berkata ia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehinggalah sempurna 7. Maka jika dimasukkan di antara 2 takbir itu dengan puji dan tahlil, nescaya adalah ia bagus. Dan jangan kurang daripada bilangan takbir itu akan sesuatu, dan menceraikan antara 2 khutbah dengan takbir. Baik, kemudian dia kata kalau tinggal takbir dalam khutbah, apa hukum dia? Dia kata nescaya aku makruhkan baginya dan tiada ulang atasnya akan sesuatu, sama juga. Tak jadi salah juga. Yang ni kita baca. Mendengar khutbah raya, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan aku suka bagi mereka yang hadir khutbah raya itu, bahawa diam-diam dan ambil dengar. Bila pergi semayang raya, dengar khutbah ni, dengar elok-elok. Dan aku sukakan jangan berpaling, yakni jangan balik seseorang sehingga mendengar akan khutbah itu. Lah jadi trend masjid-masjid lah ni. Dia pergi semayang raya ya. Pasti semayang dulu baru khutbah. Dia pergi semayang saja. Habis tu bangkit dah, di luar tu dengar dah start motor, start kereta, apa macam-macam dah bunyi di luar tu. Kan? Budak-budak ni sebab lah pergi duduk berotong nak kutip duit. Ni hak orang tertua ni pun. Habis bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berebut pintu. Khutbah tak baca lagi. Maka dia kata di sini, dia kata, dan aku suka, kata Imam Syafi'i, jangan balik seseorang sehingga dengar akan khutbah. Maka jika berkata-kata, bersembang, khatib dia baca khutbah ni dia bersembang, ataupun meninggalkan ambil dengar, sama dengar lah dia bersembang, atau berpaling ya, ataupun bangkit balik, nescaya aku makruhkan yang demikian itu baginya. Tak bagus sangat buat kerja macam tu. Makruh ni maknanya Tuhan benci, Tuhan tak suka orang yang buat kerja macam tu. Dan tiada ulang atasnya, dan tiada kafarah. Dia tak payah ulang sembahyang raya lah. Memang puak ni tak ulang dah, dan dia balik, dia tak ulang dah, kan? Dan tidak ada kena denda kafarah apa-apa. Dan bukannya itu seperti khutbah jemaah. Khutbah jemaah lain, mesti kena dengar. Khutbah jemaah mesti kena dengar. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak cukup 40 orang
yang dengar rukun khutbah dibacakan, Jumaat itu tidak sah. Khutbah Jumaat sangat penting. Begitu. Kerana bahawasanya sembahyang pada hari Jumaat itu fardu, sedangkan sembahyang raya ni sunnah. Begitu. Baik. Masalah dia kata takbir kemudian daripada sembahyang, bagaimana aturannya? Yang ni dia nak beritahu, kata takbir ni mula daripada lepas buka puasa hari penghabis, mula takbir raya sampailah esok bila imam main nak sembahyang, stop takbir. Habis sembahyang sambung balik takbir raya. Kalau raya puasa habis dekat tu aja. Kalau raya haji dia habis pada hari 13. Hari 13 Zulhijjah. Cuma ada beza pendapat, satu pendapat kata berakhir selepas sembahyang subuh hari 13 Zulhijjah. Ada pendapat kata berakhir selepas sembahyang asar hari 13 Zulhijjah. Itu aja saja ada beza pendapat di kalangan ulama. Itu kita terus langkah. Tuan-tuan tengok muka sebelah. Terus tengok masalah yang last sekali dah. Takbir raya itu bagaimana lafaznya? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan bermula takbir itu sebagaimana yang ditakbirkan oleh Nabi SAW dalam sembahyang, iaitu Allahu Akbar. Maka memulai oleh imam, maka berkata ia, yang ni berkata imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga dikatanya 3 kali. Dan jika menambah ia akan takbir itu, maka ia itu yang lebih elok. Dan jika hendak menambah, maka katalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu satu. Hadis yang menceritakan tentang takbir raya ni, hadis yang tak kuat. Hadis yang tidak kuat. Ada hadis, tapi hadis yang tidak cukup kuat. Pun begitu, dia cerita lain sikit. Dia cerita Nabi sebut 2 kali. Tiap-tiap satu kalimah tu Nabi sebut 2 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah hadis cerita Nabi ada buat macam tu. Kemudian di hujung tu ada pula disambung dengan puji-pujian, bukan sahaja ke atas Nabi, bahkan ke atas ahlul bait, ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis, tetapi hadis tu pun hadis yang tidak cukup kuat. Lagu kita dok buat lah ni tak ada langsung lah dalam hadis. Lafaz tu ada sikit-sikit persamaan, tapi tak exactly macam tu. Tak exactly macam tu. Tapi selagi mana benda tu takbir, benda tu zikir, ingat kepada Allah, tidak jadi kesalahan. Begitu. Tidak jadi kesalahan. Baik. Kemudian bab ma jaa la salata qabla al-'aid wala ba'daha. Wallahu a'lam. Kita akan sambung bab ni, iaitu bab yang datang pada menyatakan tidak ada sembahyang dahulu daripada raya dan tidak ada kemudian daripada raya. Sunat qabliyah raya dengan ba'diyah raya itu tidak ada. Dia nak main cerita ni. Kemudian dia akan merawik sekali, dia akan cerita tentang sunat qabliyah dan ba'diyah bagi sembahyang fardu yang biasa. Sembahyang mana ada sunat qabliyah, sembahyang mana ada sunat ba'diyah, sembahyang mana ada qabliyah ba'diyah, sembahyang mana ada qabliyah saja tak ada ba'diyah, sembahyang mana ada ba'diyah saja tak ada qabliyah. Akan dibincangkan di dalam tajuk yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita cuma ada tajuk fi khurujin nisa fil 'aidaini. Cerita tentang orang perempuan, wajar ke tak wajar keluar sembahyang raya. Kemudian dia akan jumpa lagi tajuk orang perempuan wajar tak wajar keluar sembahyang raya ni panjang. Dia panjang cerita. Wajar tak wajar keluar sembahyang ni dia ada panjang cerita. Kemudian dia akan mencerita ma jaa fi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-'aid fi tariq wa ruju'ihi min akhar. Ni kita dah cerita bulan lepas. Nabi keluar pergi sembahyang raya ikut jalan ni, balik ikut jalan lain. Nabi tak pergi balik ikut jalan yang sama. Kemudian fil akli,
Yaumul Fitri qabla al-khuruj. Sunat makan dulu sebelum pergi sembahyang raya, bagi sembahyang raya puasa. Bagi sembahyang raya puasa, lepas itu habis. Kita ada 2, 4, 6, 7 muka surat lagi, 1 kuliah lagi. Bulan depan tak ada kuliah. Bulan depan jatuh cuti sekolah. Bulan depan kuliah di Seberang Jaya tak ada, di Jelutong tak ada, di Tikam Batu tak ada. Seminggu tak ada kuliah. So kita ada 7 muka surat, insyaAllah bulan yang last sebelum puasa kita habiskan yang 7, insyaAllah. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka innal insana illa allazina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.